kebanyakan tempat Barisan Nasional kalah. Jadi pada saya itulah tsunami bosku. Kalau orang yang nak cari orang maki ke marah-marah ataupun buat fitnah, dia tak jumpa dalam ceramah kami. 12 don yang bertanding, semuanya paling ramai. Dan 12 don bertanding, saya seorang wanita. Perikatan Nasional mempunyai jaringan jentera sampai ke bawah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Allahu Akbar. Okey. Dan kita sambung semula podcast Bicara PRN selepas menjengah ke utara Kedah, Penang. Sekarang kami sampai pula ke Selangor. Dan inilah don yang pertama kami pilih di Selangor kerana ini don yang menarik. Ramai orang tertumpu di sebelah utara Selangor yang mana kursi-kursi menjadi tumpuan PN yang dikatakan bakal boleh menang di sana. Tapi jangan lupa sebenarnya kursi di sini juga menjadi tumpuan PN untuk mereka meraihkan menambah kursi, iaitu di Dun Semenyih ini. Kerana rekod di sini sebenarnya agak menarik untuk kita perkatakan, tuan-tuan. Rekod yang walaupun Dun Semenyih secara tradisinya memang kursi kubu kuat UMNO zaman berzaman, tapi jangan lupa pernah terlepas ke tangan Bersatu, yang mana ketika itu bertanding di bawah tiket PKR ataupun bendera PKR menerusi arwah Bakhtiar Muhammad Noor yang menang dengan majoriti 8,964. Besar. Walaupun UMNO raja di Semenyih, tapi pernah arwah Bakhtiar merampas dengan majoriti besar 8,964 dalam pertandingan 4 penjuru melibatkan UMNO, PAS dan juga Parti Sosialis ketika itu. Tapi saya suka nak sembang Pak Semenyih. Kenapa? Tapi UMNO merampas semula dalam PRK. Nampak tak? Nampak tak dia punya game dia? Walaupun UMNO tumpas, tapi dalam PRK selepas arwah meninggal dunia pada tahun 2019, dirampas semula kursi ini menerusi Tuan Zakaria Hanafi yang menang dengan majoriti 1914. Dia terbalik pula. Pun menang besar juga sebenarnya. Jadi tak apa. Tapi kali ini dua-dua muka baru. Datuk Johan tak bertanding kali ini, bagi laluan pada muka baru. Begitu juga Zakaria pun bagi laluan pada muka baru. Yang muka baru yang sebenarnya bukanlah baru dalam dunia politik, tapi juga seorang yang bergelar ketua wanita di sini, iaitu kita bersama dengan saya, iaitu Puan Wan Zulaikha Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Orang kedua ke yang kita jumpa wanita? Yang pertamanya Sabrina di Jitra ataupun di bawah Dun Jitra. Ini orang wanita kedua. Okay. Saya pun teruja juga sebab wanita tak ramai kali ni dalam PRN kali ni. Ya, jadi kita dapat jumpa seorang dua, alhamdulillah lah. So macam mana nampak persiapannya ataupun nampak macam mana perasaannya selepas terpilih menjadi muka baru menggantikan dua muka besar ni, iaitu Datuk Johan masih lagi relevan, tapi dia bagi laluan ya. Ya, dia beri laluan, dia pergi ke Dusun Tua, dan saya berada di sini. Itu pun sebenarnya last minute sebab asalnya kursi itu adalah DAP punya, YB Adri, dan disebabkan diserahkan kepada Barisan Nasional, bermakna saya diberitahukanlah, dan kursi ini untuk wanita, dan di Dusun Tua tu Datuk Johan pergi ke sana. Dia ambil sana walaupun dia sebenarnya di sini. Dia memang ini tradisi dia kan. Kami dua-dua orang Semenyih, Semenyih. Jadi betul. Kena salah seorang lah kena mengalah. Bukan mengalah itu kan mengalah. Itu nak bagi peluang. Yes. Okey, segi kempen okey. Dari segi kempen alhamdulillah so far so good. Tak ada apa sebarang rejection pun. Walaupun kita tak tahu, masing-masing belum terjemahkan lagi, tapi dia lihat apa yang kita bersama mereka, jadi nampaklah tak ada penolakan yang drastik. Tak lama lah, 6 hari lagi. Ya, lagi 6 hari. 6 hari lagi untuk mereka mengetahui, menamatkan cabaran mereka. Okey, itu kata Kak Wan. Nampak macam meyakinkan, tapi mungkin ada benda yang mungkin kita boleh perbincangkan lagi. Dan saya bersama pula dengan calon dari PAS ataupun PN, Perikatan Nasional, yang saya lihat bukanlah sebenarnya muka baru dalam dunia pilihan raya. Dan beliau telah pun bertanding sebelum ini tapi tumpas, iaitu calon dari PN yang akan mencabar Kak Wan kita, iaitu Ustaz Nushi Mahfuz, bekas pensyarah di UIA katanya.
Bagi orang PAM mungkin kenal, tapi mungkin orang Semenyih ni mungkin muka baru bagi mereka. Sama juga kawan pun first time. Jadi macam mana rasa? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah walafiat. Okey. Macam mana rasa bila kata dicalonkan untuk bertanding kali ni? Apa perasaannya? Adalah ramai-ramai calon terpilih untuk kali ni? Pertamanya, Alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Parti Perikatan Nasional untuk bertanding. Kali kedua lah kalau nak kira. Berbanding yang pertama dulu, rasa memang ada satu yang gementar. Kali nampak insyaAllah ada sedikit keyakinan. Keyakinan nampak macam mana dari segi jadualnya? Macam mana nampak di sini? Besar sebenarnya ni? Sebenarnya besar ke dia punya? Dia besar sebab dia banyak kampung-kampung. Compare dengan Sungai Ramal di Bangi tu. Dari sudut jadual, kalau nak compare, saya rasa masa di Bangi tu lebih compact lagi. Lebih compact lagi? Sini ada ruang-ruang lapang sikit? Ada, boleh bernafas sikit. Nafas sikit. Okey. Antara tumpuannya di mana? Di area-area mana sini? Saya memang letak ada dua tempat yang utama. Satu di Bandar Seri Putra Bukit Mokhota. Yang kedua Jenaris Sungai Kantan. Jenaris? Jenaris Sungai Kantan. Okey. 5 soalan. Format yang sama saya pakai untuk semua calon-calon di seluruh PRN kali ini. Dan setiap calon hanya dibenarkan menjawab dalam masa 2 minit setiap soalan. Alright. Tidak boleh menyambung perkataan walaupun sepatah dua pun kalau whistle telah pun dibunyikan. Okay. Untuk bagi adil sebenarnya. Kan orang kata alah dia ni bagi lebih kat BN, kurang pada PAS, tak boleh. Kita bagi sama rata. Baik. Okey, bersedia? Dengan soalan pertama. Okay. Baik. Jika merujuk kepada data tadi, keputusan bertukar ganti, pernah bersatu ataupun di bawah bendera PKR mengambil alih DUN Semenyih. Okay. Tapi kalau kita dapat dilihat, sebenarnya potensi yang berlaku di DUN Semenyih ni ada melibatkan bantuan seperti mana keputusan yang berlaku dalam PRK sebelum ini, yang mana Tuan Zakaria menang, nampak seumpama macam ada gelombang bantuan PAS ketika itu. Dan sebenarnya Bersatu pun menang dalam PRU 14 dengan bantuan daripada PKR. Time tu mereka bersama. So nampak macam setiap parti ketika itu macam dengan adanya bantuan itu dia menang. Bantuan ini dia menang. So kalau dapat komen dulu, jangan komen dulu dalam bab bantuan tu. Komen dulu dalam bab potensi BN jika merujuk kepada angka PRU 14 dan juga angka PRK yang mana BN ataupun UMNO tumbang dengan majoriti 8,000 lebih pada arwah Bakhtia. Macam mana? 2 minit dia sekarang. Yang masa PRU 14 tu mereka BN tumbang. BN menang, BN tumbang. Yes. Okey, itu dah kurang masa dah tu. Tak apa. Okey. BN tumbang sebab itu adalah tsunami bosku. Rasanya tsunami bosku. Jadi nak menyalahkan calon pada masa tu atau parti pada masa tu rasanya tidaklah sesuai sebab bila dikatakan semua tempat, kebanyakan tempat Barisan Nasional kalah. Jadi pada saya itulah tsunami bosku pada masa tu. Tsunami kejatuhan bosku. Okey. Jadi melihat tentang potensinya dengan angka-angka tu pada PRK pula BN menang pula, UMNO menang pula. Okey. Kalau dikata dari segi bantuan, sebenarnya UMNO pun Barisan Nasional, kita kata yang bertanding tu Barisan Nasional. Jadi Barisan Nasional ada defisit dia sendiri, ada defisit sendiri. Bantuan tu hanyalah perkara yang subjektif saja. Sebab kalau ikutkan jentera, Barisan Nasional lah paling banyak jentera berbanding PAS. Kalau ikutkan. Jadi gabungan Muafakat Nasional pada masa tu, kita hanya sekadar mengatakan, ya kita bersama atas tiket Islam, Melayu Islam. Tapi kalau kali ni, insya-Allah kita bergabung, ada juga Parti Melayu, PKR pun ada Melayu, Amanah pun Melayu. Jadi saya tak rasalah hanya kerana bersama PAS saja Barisan Nasional boleh menang. Adakah Kak Wan menafikan yang bantuan itu penting ketika itu? Rasanya semua parti memerlukan bantuan. Ini dah namakan politik Allah baru. Okey, politik baru. Semua parti, dia bersatu bersama PKR dulu, lepas tu PAS bersama, sekarang bersama Muafakat Nasional time tu kan? Ya, Muafakat Nasional ialah PAS dengan UMNO. Dan sekarang kalau kita ikutkan Kerajaan Perpaduan ada under PH lah PKR, Amanah, dan juga DAP bersama juga. So maknanya semua parti mengharapkan satu sama lain. Jadi tak wajarlah mengatakan hanya Barisan Nasional saja mengharapkan parti lain untuk naik ke atas kan. Kalau mengikut datanya kita dapat lihat bahawa agak sukar untuk kita nak perkatakan bahawa yes, ini lubuk UMNO zaman berzaman, tapi mereka tumbang dalam PRU 14 dan mereka kembali merampas dalam PRK tahun 2019. Tapi ketika itu
dengan gelombang muafakat nasional selepas pilihan raya di Cameron Highlands semenyih mengambil tempatnya. Dan adakah itu sebenarnya sebagai satu signal bahawa PAS bermain ataupun memainkan peranan besar dalam membantu kemenangan UMNO, dan adakah ia juga memberi satu signal bahawa PAS ada tempat dan juga ada peluang yang cerah dalam PRN kali ini? Apakah potensinya? Dominic dari sekarang. Yang pertama, kita kena faham politik di Malaysia kebelakangan ini sangat dinamik. PRU 14 ada keputusan yang sangat berbeza dalam mana-mana PRU. Mungkin antara faktor Najib, 1MDB, 90 juta dan sebagainya. Itu semua satu sejarah. Yang kedua, PRK semenyih baru-baru ini pula, satu benda yang lagi baru sebab orang baru berkenalan dengan muafakat nasional. Kalau nak cakap tentang data, sekarang kita bercakap tentang PRU 15 yang baru 8 bulan yang lalu. Betul. Maka di situlah kita akan dapati gelombang rakyat sekarang bersama dengan Perikatan Nasional. Apa yang berlaku dalam PRU 15 di Semenyih? PRU 15 di Semenyih ini kita tengok gelombang sangat baik, cuma mungkin dari sudut faktor strategi menyebabkan antara perpecahan undi antara PN dan juga BN menyebabkan akhirnya PH yang menang pada ketika itu. Dari segi jumlah undi yang diterima oleh PN ketika itu dalam dos Semenyih? Kalau di sudut itu PN nombor 2. Nombor 1 PH, 2 PN, ketiga baru BN. Baru BN. Yeah. Jadi apa lihat dengan data-data itu apa yang dapat disimpulkan tentang peluang kali ini? Dari sudut peluang kali ini memang PRU 15 menggambarkan dari sudut perbandingan antara dua parti ini sebenarnya PN lebih mendahului, dan ketika itu semua kita tahu orang PH pun tak tahu dia akan dapat BN sekali dan orang BN pun tak tahu dia akan dapat PH sekali. Maka di situ ada advantage insya-Allah. Ada ke berlaku sentimen-sentimennya? Ada tuan. Oh ya. Ada sangat-sangat. Oh. Maksudnya sentimen tentang ketidakpuasan hati mereka. Ya, yang tu diorang tak dapat nak sembunyikan. Ya, jelas. Oh, jelas Menarik. Jika kita lihat situasi PRU 15 yang mana beberapa kursi-kursi besar UMNO tumbang dengan dahsyatnya, dan beberapa kursi tokoh-tokoh UMNO juga tumbang dengan dahsyatnya. Tapi mereka kata kali ini UMNO lebih lega ataupun BN lebih lega kerana kali ini BN bersama dengan PH dalam kerajaan perpaduan. So ini satu signal juga. Seumpamanya macam UMNO kali ini ada potensi menang kerana adanya PH. Okey. Jadi apakah PH sedang memberikan bantuan yang cukup hebat di Semenyih? Dan adakah memang UMNO kali ini betul-betul mengharapkan bantuan daripada PH untuk mengembalikan semula keyakinan pengundi kepada UMNO ataupun BN, terutamanya di dalam dunia Semenyih? Okey, saya nak betulkan sedikit kenyataan yang pertama tadi. Saya kata semua parti bersatu, bersama-sama. Tadi Tuan kata UMNO kuat di sini tanpa memerlukan bantuan siapa-siapa. Saya perbetulkan, UMNO kuat tetapi kerjasama tu penting dengan parti lain. Bukan memohon bantuan ataupun dengan parti lain, kerjasama. Sama juga dengan kali ini, Barisan Nasional boleh menang dengan kerjasama yang diberikan oleh Pakatan Harapan. Alhamdulillah so far Pakatan Harapan memang memberikan kerjasama. Mereka pun turun padang juga, bukannya sekadar memberi nama saja berada dalam parti Pakatan Harapan, tapi mereka sama-sama bersama dengan saya pergi rumah ke rumah, dan maknanya kerjasama tu sangat erat. InsyaAllah dengan kerjasama yang erat, kerajaan perpaduan ini akan kekal. Nampak macam mana sokongan yang ataupun penerimaan akar umbi mereka kepada UMNO sekarang? Akar umbi maksudnya Pakatan Harapan? Yes. Okey. Akar umbi mereka, apa yang saya lihat lah bila saya pergi jajak pengundi, pergi ke rumah-rumah, kampung-kampung, especially kampung yang ramai DAP lah. Saya pergi, bukan saya peluk diorang, diorang yang peluk saya. Okey. Diorang sebut nama saya Kak Wan. Bermakna tak sempat saya kenalkan diri, mereka dah tahu saya Kak Wan. Jadi bermakna bagi saya sekarang politik ala baru. Jadi kita jangan beresi sangatlah. Okey, kita semua dalam kerajaan Malaysia, kerajaan perpaduan. Yang penting perpaduan, kestabilan ekonomi dan politik. Ini seumpama seakan macam UMNO mengharapkan bantuan orang lain untuk mereka menang di Semenyih. Dan adakah itu menunjukkan bahawa mereka lebih kuat kali ini kerana adanya sokongan daripada Pakatan Harapan
Dan adakah sebenarnya PH di sini dilihat memberi bantuan kepada mereka? Dan apa pula faktor bantuan daripada Bersatu ataupun gabungan-gabungan lain dalam PN yang akan membantu PAS di Dun Semenyih? Yang pertama, hakikat politik di Malaysia hari ini tidak ada satu parti yang dominan, yang betul-betul boleh mendabik dada kami boleh bergerak secara solo. Akhirnya terbukti di Semenyih sangat manis bila pertembungan itu hanya di antara BN dengan Perikatan Nasional. Maka bila berlaku di situ, kita tengok sebenarnya bila bercakap tentang BN, hakikatnya walaupun kita semua sedia maklum ada diistilahkan sebagai kerajaan perpaduan, ternyata kami di Semenyih tidak merasai berlaku satu ketumbukan yang bersepadu antara BN dan juga PH. Maka dari sudut itu, ditambah pula dengan suasana hari ini, Alhamdulillah Bersatu di Semenyih kelihatan kali ini bergerak sederap. Mereka bergerak dengan sepadu dan digabung pula dengan PAS dan sahabat-sahabat gerakan. Nampak kali ini Alhamdulillah kekuatan itu ada, ditambah pula dengan sahabat-sahabat kita daripada UMNO. Kelihatan, sahabat daripada UMNO? Ya, kami pernah bermuafakat nasional, kami dah berkawan lama. So mereka menyatakan sokongan. Dan untuk makluman, dulu kami ada tempat-tempat yang tak boleh nak masuk pun. Nak pacak bendera pun hilang. Antaranya? Tak perlu sebut tempat-tempat strategi lah ni. Tapi Alhamdulillah kali ni diorang welcome. Pada saya menang kalah nombor 2, tapi nombor 1 kematangan berpolitik orang Semenyih hari ini sangat-sangat cantik dan saya sangat bersyukur dipilih untuk bertanding di Semenyih. Mereka yang tadi katanya orang-orang UMNO akan bagi bantuan pada Ustaz dalam PRN kali ni? Tadi saya baru balik. Baru balik daripada rumah-rumah mereka dan Alhamdulillah mereka menyatakan sokongan, restu kepada Perikatan Nasional. Tinggal lagi kami kata buat masa ni tak perlu kot main sentimen nak serah-serah borang ke apa, benda tu dah lama. Saya kata buat masa ni kita undi dulu, sebab akhirnya bagi kami penyatuan ummah tu yang paling penting sekali. Okey, faktor calon muka baru dua-duanya. Tadi pun Kak Wan dah sebut pasal Datuk Johan bagi laluan, tapi pasti dia akan bantu dalam keluarga yang sama, dalam parlimen yang sama kan. Apakah kelebihan yang ada pada Kak Wan berbanding dengan muka baru seorang lagi? Okey. Rasanya saya ni totally muka baru sebagai calon. Rasanya yang parti sebelah sana, dia dah pernah kalah. Sebenarnya dia pernah bertanding, bukan di sini, tetapi dia pernah menjadi calon tempat lain dan pernah kalah. Bermakna dia bukanlah muka baru sebagai calon. Betul. Saya totally baru sebagai calon. Dan saya baru saja 3 bulan, 4 bulan lebih kurang jadi ketua antarabhagian. Baru sangat. Menang dalam pemilihan. Baru sangat. Jadi sebagai calon ni adalah satu perkara baru dan saya jenis orang yang suka mencuba sesuatu perkara yang baru. Dan saya rasa kekuatan saya jenis orang yang humble, boleh mesra dengan semua orang. Saya tidak memilih tempat untuk saya pergi dan saya rasa saya lebih bersifat penyayang lah. Saya suka kanak-kanak, saya suka kesian, simpati dengan orang yang susah. Even sebelum saya ditawarkan untuk jadi calon, saya dah bergerak di dalam sebagai ketua antarabhagian di dalam kebajikan. Saya pergi rumah ke rumah, ziarah orang yang sakit, orang yang OKU dan sebagainya. Dan tak percaya boleh tengok Seri Mirah Zulaika saya punya Facebook. Oh. Kenapa Kak Wan bukan orang lain? Kenapa saya? Sebab kalau ikut hierarki, saya di Semenyih, selepas Datuk Johan adalah saya. Kedua-dua muka baru di Semenyih dalam pilihan raya. Apakah kelebihan yang ada pada Ustaz berbanding dengan Kak Wan dan juga apa yang Ustaz melihat potensi kali ini dengan kedua-duanya muka baru yang akan dipilih oleh pengundi? Alhamdulillah. Saya nak kira baru sebenarnya tak juga. Saya pernah jadi ahli majlis MPKJ. Dan kebetulan masa penamaan calon tu, Kak Wan ditemani oleh pencadang dan penyokong daripada Amanah dan juga DAP. Dua-dua kawan saya sama-sama ahli majlis MPKJ. Dan Alhamdulillah pengalaman itu sangat memberi ruang untuk saya mendekati masyarakat di kedua-dua tempat lah, nak kira Dun Lama Sungai Ramal ataupun di Semenyih ni.
Maka dari sudut itu saya rasa sangat tidak kekok. Dan kedua, saya juga menjadi pengerusi Persatuan Penduduk Bandar Seri Putera yang mempunyai pengundi sekira kat situ pun dah ada 12,000. So dari sudut itu saya rasa tidak kekok. Dan kemudiannya alhamdulillah, mungkin seorang ustaz ni dia merata dah pergi masjid surau, dan saya alhamdulillah sangat mendekati mereka. So benda itu bagi saya tidak ada masalah untuk saya bersama dengan mereka semua, insya-Allah. Bila BSP termasuk dalam Semenyih, apa kelebihan pada ustaz? Oh, advantage sebab di BSP itulah undi terbesar yang ada di Semenyih, berada di situ. So sedikit sebanyak insya-Allah boleh masa PRU 14 belum lagi kan? PRU 14 tu dah masuk, cuma masa itu kan sangat berbeza isu 1MDB lah ke apa benda. So memang tidak mendapat perhatian masyarakat pada kita. Tapi kalau nak kata ustaz ni bukan orang Semenyih, memang BSP dah memang under Semenyih. Cuma mereka mainkan sentimen seumpama macam Semenyih ni sini je lah. Tidak sebenarnya kan, lebih luas. Okey, peluang dan juga apa lagi kaedah untuk mereka memilih sebagai orang baru ni? Dari sudut itu saya rasa saya berbangga Perikatan Nasional mempunyai jaringan jentera sampai ke bawah. Maknanya kata dunia hari ini dia tak boleh bersifat one man show. Dia perlukan jentera di semua peringkat. Contoh PAS, Bersatu, Gerakan semua ada. At the same time jaringan persahabatan. Yang tu yang saya rasa sangat bersyukur. Untuk makluman, saya ni jenis orang tak reti nak bergaduh, tak reti nak berlawan, tak reti bermusuh. Maka semua tu kawan-kawan saya, UMNO ke, Amanah ke, semua tu kawan saya, insya-Allah. Okey. Semenyih ni memang membangun gila-gila lah. Memang betul. Saya duduk sini, saya pun rasa macam masya-Allah, cepat betul pembangunan dia. Cepat dan sangat-sangat pesat. Malah event boleh kata every month dekat Tesco tu kan. Sekarang dengan ada fun fair pula, itu hari dah ada dengan expo. Masa mula saya masuk tu tak ada apa pun situ. Iyalah. Sekarang ni sekarang memang meriah. Every month ada je program-program ni kan. Ya, betul. Kalau dulu orang kata Semenyih ni kampung lah. Sampai kan ada orang kata kalau nak rumah murah ni jangan duduk di KL, duduk di Semenyih. Sekarang ni tak boleh dah. Dengan naiknya Eco Hill semua lagi mahal sekarang rumah ni. Mahal. Okey, so bila orang kata dulu Semenyih ni kampung. Dulu orang kata Semenyih ni kampung. Yalah, masih lagi kampung. Beranang ni masih lagi kampung, masih lagi kampung kan. So pemikiran dulu dan sekarang tentu sekali berbeza. So macam mana Kak Wan melihat daya fikir pengundi Semenyih ni? Dulu UMNO mungkin kuat kerana daya fikir pengundi yang kampung ni. Sekarang ni mereka dah mula terbuka, dah mula mengenali dan sebagainya. Macam mana boleh lihat? Okey, saya memang lihat banyak bezanya. Sebab kalau dulu contoh wanita kalau buat jalinan rakyat, kalau buat kalau buat jalinan rakyat, mereka buat cara pergi rumah ke rumah, cara lama. Tetapi sekarang kalau lihat pada konsep saya lebih kepada TikTok, Facebook, TikTok, Facebook, sebab anak-anak saya dah remaja. Jadi mereka yang Twitter pun ada, jadi mereka yang mencadangkan majukan sikit. Jadi saya rasa cara sekarang berpolitik adalah lebih moden lah, lebih moden. Saya rasa itu dapat menarik minat anak muda. Cuma yang warga-warga emas, yang lama-lama kawasan-kawasan kampung masih lagi kita touch, personal touch dengan mereka. Tapi yang pastinya bila berlakunya pembangunan, orang luar dah boleh masuk, mereka tentu sekali bukan pengundi sini kan. Okey, ada yang orang luar masuk bukan pengundi sini, tapi mereka tukar alamat semua. Jadi otomatiklah jadi pengundi sini. Jadi ada tak berapa perubahan kepada corak pengundian bila orang luar yang masuk ke sini? Orang luar yang masuk sini dia bertambah penduduk saja. Tetapi pertambahan pengundi taklah semuanya. Tak begitu ketara. Cuma sekarang Semenyih ni 97,000 lebih pengundi. Memang paling ramai lah dalam 12 DUN yang bertanding. Semenyih paling ramai. Dan 12 DUN bertanding, saya seorang wanita. Senang ke nak mendekati mereka? Agak sukar. Tapi kita berusaha habis baik, berusaha yang terbaik sebab kami fikir ini penting untuk warga Semenyih. Golongan-golongan muda macam mana? Golongan muda, sebab saya kata tadi anak-anak saya semua anak-anak muda. Okey, jadi saya macam mana saya layan mereka seperti kawan-kawan. Dengan budak-budak ni pun yang dekat luar saya jumpa pun seperti kawan-kawan. Kalau encik nak tahu, saya ni dulu pengasas bola sepak tau. Untuk KRT saya fasa 3. Saya yang buat bola sepak tu, berarti bukanlah saya yang main bola sepak tu. Pengasas. Saya sediakan semua tempat lah untuk budak-budak tu. Sentimen pengundi adakah dia juga berubah berbandingkan sentimen pengundi tegar dulu? Dan pengundi-pengundi baru sekarang, terutamanya anak-anak muda ni yang dah mula terbuka dengan
dengan development moden ketika ini. So adakah dia akan mempengaruhi juga sentimen pengundi dan juga corak pengundian dalam kali ini? Ya, saya percaya dia sangat mempengaruhi. Sama ada sudut strategi mendekati pengundi pun dah berubah, berbeza. Ya, kita buat ceramah kelompok dan sebagainya, tetapi kelihatan viewers di dalam kita punya TikTok, FB Live lebih banyak sebenarnya daripada mereka yang hadir. Betul. Tapi nak buat macam mana, nama pilihan raya orang nak juga adakan juga suasana ceramah kelompok untuk menghidupkan suasana. Tinggal lagi curut pemikiran. Saya tak nafi. Walaupun di Semenyih ni dekat belah Beranang, Rincing dan sebagainya masih ada banyak kampung-kampung tradisi. Ya, mereka sangat mengharapkan kampung tradisi itu terpelihara, tapi dalam masa yang sama cara mereka berfikir dah jauh ke hadapan. Mereka punya cara berfikir pun tidaklah kata terlalu bersifat kepartian. Sekarang ni mereka lebih melihat kepada potensi, kredibiliti, kemampuan tokoh yang ditawarkan dan parti itu sendiri. Sebab tu saya tengok hari ini insya-Allah gambarannya, dia daripada UMNO ke, dia daripada DAP ke, dia apa-apa, dia akan tengok semula dari sudut tawaran dan sudut kemampuan orang itu yang diketengahkan sebagai calonnya. Kalau dari segi geografinya ataupun polanya, sekarang ni kita lihat Semenyih ni sebenarnya banyaknya sekarang luar bandar ataupun yang dalam zon-zon bandar, zon-zon yang moden. Kalau nak sebut dari sudut bilangan pengundi di bandar dan semi urban ni lebih besar. Lebih besar. Tapi sudut geografi memang banyak lagi kawasan kampung. Tapi pengundi di bandar. Di bandar. Ya. Jadi strategi sosial media lebih sampai. Lebih sampai. Ini antara kerusi yang menjadi target utama PAS juga sebenarnya. Okay. Tak dinafikan. Selain daripada kerusi-kerusi di utara Selangor, ini juga antara target utama mereka. Okay. Puan rasa adakah mereka betul-betul serius nak bukan memang semua orang serius, tapi nampak usaha mereka ke Semenyih ni macam mana nampak? Saya nampak usaha mereka serius, tapi saya rasa usaha saya pun serius juga. Ya, betul. Okey, sebab saya memang tinggal di sini. Yang lawan satu lagi tidak tinggal di sini. Saya yang tahu apa yang berlaku daripada mula masuk sehinggalah ke hujung Semenyih. Jadi saya tahu, walaupun saya tak pergi ke tempat yang kejadian, tetapi benda itu sampai kat saya. Maknanya sebab saya tinggal di sini. Dan saya lihat kekuatan lagi, saya memang dah lama dekat Semenyih. Saya jugalah ketua antarbahagian dan saya rasa saya ada kekuatan kat situ untuk bersama-sama. Dan berbanding dengan mereka yang tinggal luar dari Semenyih. Saya tahu yang parti lain satu lagi tu dia tinggal di PSP. Tetapi PSP ni dulu sebelum ni Bangi rasanya. Tapi dah dikecilkan masuk ke Semenyih. Tapi still orang kata jauh daripada Semenyih yang ada dalam kawasan ni. Puan lihat macam mana dari segi adakah puan rasa lebih selesa bertemu dengan PAS berbanding bersatu sebab sebelum ni kan bersatu. Macam mana puan melihat saya cabaran? Tak rasa pun kata bertemu selesa, bertemu bersatu selesa. Siapa saja diletakkan sebagai calon saya terima. Saya terima. Siapa calon lawan tu saya terima. Sebab mandat telah diberikan oleh ketua bahagian saya, ketua presiden saya, beri peluang kepada pekerja bank ni, eksekutif bank ni sebagai calon. Jadi saya rasa siapa yang diletakkan sebagai lawan saya lawan tetap lawan. Semenyih juga salah satunya selain daripada utara Selangor. So sejauh mana nampak keseriusan mereka ke arah itu, terutamanya Perikatan Nasional ataupun PAS sendiri, keseriusan mereka untuk nak betul-betul berperang ni untuk mendapatkan kursi-kursi yang mereka nak capai ni, dan apakah kemampuan mereka setakat ini untuk nak memenangi kursi-kursi utama ni? Alhamdulillah, sejujurnya siapa yang follow Perikatan Nasional di Semenyih ni, mereka akan dapati kami membawa pendekatan politik damai, politik kasih sayang, politik untuk penyatuan ummah. Sebab tu kalau ikut program kami, insya-Allah kalau orang yang nak cari orang maki ke, marah-marah ataupun buat fitnah, dia tak jumpa dalam ceramah kami. Sebab kami melihat akhirnya kita tetap satu agama dan satu bangsa. Sebab tu kami melihat pilihan raya ni biarlah dalam mod raya. Kita menziarahi, kita bersahabat, banyak jejak kasih berlaku dalam PRU kali ini. Tinggal lagi saya melihat jentera-jentera PAS nampak sangat bersemangat. Orang-orang lamanya turun, termasuk kawan-kawan daripada parti lain pun yang tidak dalam Perikatan Nasional pun kelihatan memberi. Parti lain? Parti apa tu?
UMNO dan PH, kawan-kawan kami daripada PH, Amanah kawan kami, semua masing-masing berkata, Ustaz, insyaAllah don't worry, termasuklah kadang-kadang saja tu kawan-kawan datuk-datuk pun sama yang level-level tu kadang-kadang saja tu nak bagi sedar hati tak apa, tak ada masalah. Kita yakin insya-Allah mereka kali ini memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi dan kita harap semua sekali jom sokong Perikatan Nasional. Tapi sini dia ada lubuk sebab sini dia ada dua nama besar juga. Dia ada Datuk Johan yang pernah bertanding kat sini dan juga rumahnya pun kat dalam area sini. Lepas tu ada pula bekas adunnya. So diorang ada tiga orang ni, Zakaria, Johan dan juga Kak Wan. So tuan macam mana? Semua tu kawan saya. Semua kawan. Dan Datuk Haji Zakaria baru je kami ziarah pergi rumah dia 2 hari lepas. Alhamdulillah semua baik. Dia okey? Okey sangat-sangat. Nak bagi sokongan ke? InsyaAllah tak nak cakap lebih-lebih kan. Takkan bekas YB nak sokong kot. Lain macam lah bunyi kan. Okey, tak apa. Baik, terima kasih kerana berjaya menamatkan 5 soalan dengan cemerlang. Okey, baik. Akhir kalam, mungkin Puan boleh menyatakan sesuatu pada pengundi di Dun Semenyih untuk keluar mengundi awal, keluar mengundi dengan tenang, pilih yang terbaik sebagainya. Silakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, saya Wan Zulaikha Anwar. Okey, saya mohon sokongan dan dukungan daripada semua pengundi-pengundi di Dun Semenyih N24. Berilah sokongan kepada saya. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Tidak menjanjikan bulan dan bintang, tetapi saya akan cuba sebab saya sendiri orang Semenyih. Yang pertama, saya seru semua sekali. Apa agama, apa bangsa, jangan sampai tak turun mengundi kalau nak marah sekalipun. Terjemahkan rasa itu dengan mengundi sebaik mungkin dan for sure, undilah Perikatan Nasional. Yang kedua, dalam kita berpilihan raya, jangan sampai bermasam muka. Pilihan raya, just pilihan raya, 2 minggu je kempen. Lepas tu kita back to normal dan saya seru. Tak kiralah siapa menang, kita sama-sama bangunkan Semenyih. Kita bangunkan sama. Jangan tiba yang ni menang, yang ni merajuk. Tak. Kita cuba start Semenyih boleh jadi satu contoh yang terbaik. Kita bawa budaya politik matang dan sejahtera. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita bukan hanya disebut penyatuan ummah, kita nak cakap tentang kepentingan Melayu dan Islam sahaja. Kita pastinya menjaga keharmonian semua agama, semua bangsa supaya kita balik kepada perlembagaan kita yang menyatakan dengan jelas tentang hak dan tanggungjawab semua dalam membangunkan negara kita yang tercinta. PNBS. Saya setuju. Apa saya selalu ulang dalam pelbagai podcast bersama dengan lain-lain calon pun, saya always ulang benda yang sama. Kalah menang nombor 2, perjuangan nombor 1. Kerana rakyat bukan melihat siapa yang menang sebenarnya, nak melihat nasib mereka dibela. Jadi saya setuju sangat dengan pendapat daripada Ustaz tadi yang mana siapa pun yang menang, siapa pun yang kalah, perjuangan untuk rakyat perlu diteruskan. Terutama untuk orang Semenyih ni. Sebab kadang-kadang yang mengundi kita, mereka kecewa bila kalah. So mereka risau jika calon yang lain pula tak membantu mereka. Itu yang sebenarnya tak patutnya berlaku dalam mana-mana kepimpinan di seluruh negara. Terutamanya dalam DUN kerana dia melibatkan rakyat yang kecil, iaitu dalam kawasan mereka. Setuju Ustaz? So, tak apa. Apapun terjemahannya, 12 Ogos 2023, anda penentu. Dengar dua-dua side, dah faham aspirasi mereka, dah faham terjemahan kepada apa yang mereka nak sampaikan kepada orang di Semenyih. Apa pun, mereka hanya mampu berjuang, menyeru, anda menentukan. 12 Ogos 2023, penentuan di tangan anda. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Dan semoga selamat berjuang. Amin. Jumpa lagi lepas ini, insyaAllah. Jangan pasang muka lepas ini. Kalau menang, jangan terlampau pegah pula. Okay. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi